salah faham terhadap ayat-ayat tertentu, yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayat yang tambahan sebagai sebagai penerangan, sebagai penerangan kepada ayat-ayat sedia ada yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada sesi yang lepas kita dah bercerita tentang, kita dah masuk pada satu bab yang baru, iaitu bab wanita, perempuan. Di mana ayat pertama yang kita tengok tentang perkara yang berkaitan dengan perempuan ini adalah ayat 222, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa yas'alunaka 'anil mahid, apabila orang bertanya kepada kamu tentang perempuan, tentang perempuan yang datangnya haid. Dan kita dah cerita bahawa haid ini adalah darah yang ada hanya pada perempuan, dan ia adalah tanda bahawa seorang perempuan itu sudah melangkah daripada usia yang tidak dipertanggungjawabkan. Dia bukan seorang mukallaf, maka dia jadi mukallaf. Mukallaf dalam erti kata dia dipertanggungjawabkan dengan dosa dan pahala. Setiap apa yang dilakukan selepas itu semuanya akan berada di dalam catatan amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Di mana kita bagi tahu juga bahawa darah yang keluar daripada perempuan ini ada beberapa, ada darah haid, ada darah nifas, ada istihadah, dan ada darah fasad. Dan inilah 4 darah yang keluar daripada perempuan, di mana orang perempuan kena tahu apa perbezaan antara 4 ini, kerana hukum yang berbeza. Untuk haid maka tidak boleh solat. Ada 6 atau 7 perkara yang diharamkan untuk dilakukan apabila datangnya haid. Solat, puasa, apa lagi, tawaf, baca Al-Quran, memegang mushaf, duduk dalam masjid, dan apa lagi satu. Ada 7 perkara yang dilarang ataupun diharamkan untuk orang perempuan apabila mereka datangnya haid. Dan itu sebab itu kita kena tahu, hatta lelaki pun, terutama wali-wali kepada perempuan, maka dia kena tahu haid ni apa dia, dan apa yang yatarattab alaihi, apa kesan, konsekuens daripada datangnya haid ni. Dan beza dengan nifas, di mana nifas ni dari segi darah tu sendiri, dari segi kesan daripada datangnya darah ni, berapa lama orang ni kalau haid datang diharamkan buat 7 perkara. Kalau nifas pun sama, cuma tempoh yang berbeza. Tempoh haid antara 1 hari ke 15 hari, tempoh nifas mungkin sampai pada 40 hari. So setiap darah yang keluar daripada perempuan ini, dia ada ciri dia dan dia ada kesan yang tarattab alaihi. Jadi sewajarnya bagi orang-orang perempuan terutamanya, dan kepada wali-wali perempuan, ibu bapa, abang-abang yang ada adik-adik perempuan yang kecil, maka pelajarilah perkara-perkara yang berkaitan dengan haid ini. Perkara-perkara yang berkaitan dengan haid, minta maaf. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang haid ini adalah satu kesakitan kepada perempuan, kesakitan dari segi fizikalnya dan kesakitan dari segi batinnya. Di mana haid ini apabila datang menyebabkan dia terputus hubungan dengan agama dia. Nabi SAW sebut, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dini. Tidak pernah aku tengok Nabi menamakan perempuan sebagai naqisatud din, sebagai orang yang kurang agama dia, mengurangkan agama dia. Kenapa? Kerana ada satu tempoh, iaitu tempoh di mana perempuan ni datang, dia tak solat, dia tak puasa, dia tak melainkan doa-doa dan zikir-zikir yang diamalkan tiap-tiap hari. Wa illa dia seolah-olah dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah satu kesakitan batin. Satu kesakitan batin, di mana ada orang yang dia rasa tenang, dia rasa gembira dengan solat dia, dia rasa gembira dengan puasanya, tetapi tiba-tiba datang satu tempoh, minta maaf, tak boleh buat. Jika buat benda tu, maka dosa yang dapat. Maka ia adalah satu kesakitan dari segi batin. Maka kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ada hukuman-hukuman tertentu. Apabila perempuan dia tengah sakit, maka janganlah lelaki-lelaki ni buat hal pula, tambah lagi dia punya beban pada dia. Maka Allah Ta'ala kata, wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Janganlah mendekati mereka sehinggalah mereka suci. Dan kita dah tengok dah sebab turunnya ayat ini ialah
hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana orang-orang Yahudi apabila wanita mereka didatangi haid, maka mereka buat ada benda-benda yang mereka buat. Lalu orang Islam bila dia tengok orang Yahudi dan orang Islam, dia punya keadaan dia lain. Bila pandang masyarakat yang hidup dengan masyarakat Muslim pada ketika di Makkah dan Madinah ni, ada dua jenis. Satu, orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi adalah ahli kitab dari kalangan orang-orang Yahudi. Dan kalau nak buat perbandingan antara dua ni, nak pergi ke arah ahli kitab ke nak pergi ke arah orang-orang musyrik, maka sudah tentu akan pergi ke arah ahli kitab. Kerana kita berkongsi sesuatu. Kita berkongsi kepercayaan bahawa Tuhan itu adalah Allah Ta'ala. Kita berkongsi bahawa Allah Ta'ala menghantar para nabi dan rasul. Kita berkongsi bahawa kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala, panduan kehidupan kita adalah kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Maka kerana tu kalau kita tengok dalam surah Ar-Rum contohnya, bila mana alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Apabila berlakunya peperangan antara Rom dan Parsi, kalau buka sejarah maka kita akan tengok kalau pengkaji barat, maka dia namakan peperangan antara Rom dan Parsi yang berlangsung selama beratus tahun ni sebagai peperangan Rom Sasanian ataupun Byzantine Sasanian War. Okay, dan dia ada 3 peringkat. Dia ada Byzantine Sasanian War first, second dan third. Okay, lalu peperangan yang besar antara Rom dan Parsi ni berlaku pada zaman peringkat ketiga peperangan ini berlaku dan Nabi SAW dibangkitkan dan Nabi diangkat menjadi Rasul. Lalu apabila Nabi diangkat menjadi Rasul ketika sedang peperangan ini, dan peperangan ini antara dua kuasa besar. Dan kalau kita tengok, kita pun dalam situasi sekarang, kita bukanlah mengharapkan ia berlaku. Sebab Nabi SAW kata jangan mengharapkan perkara-perkara buruk. La tatamannau liqa al-adu. Jangan mengharapkan kamu bertemu dengan musuh. Jangan mengharapkan kematian. Sebab apa? Sebab benda itu adalah benda yang buruk. Okay? Benda yang buruk. Lalu jangan mengharapkan benda buruk. Tapi kita nak cerita bahawa kalau kita tengok sekarang ni peperangan dari segi ekonomi, dari segi ideologi antara Amerika dengan Rusia ataupun Amerika dengan China. Kita nampak peperangan seperti itu. Lalu apa mauqif kita? Apa mauqif kita? Kita ada mauqif kita sendiri. Kita sebagai seorang Muslim, maka kita berlepas diri daripada dua-dua. Satu kapitalis, satu komunis. Dua-dua bukan Islam. Lalu macam mana kita nak pilih salah satu? Okay, tetapi kadang-kadang bila kita tengok pertentangan di antara dua orang, maka jiwa kita dia nak pergi kepada salah satu. Dia nak pergi kepada salah satu. Dia nak pergi pada, contoh dia nak pergi pada Amerika, dia nak pergi pada Rusia. Dia ada dia punya kecenderungan dia. Dan begitulah orang pada zaman Nabi SAW. Apabila tengok peperangan antara dua kuasa besar dunia, maka dia tengok ada Rom, Byzantine Timur, dan di sebelah yang lagi satu pula ada Parsi, iaitu orang-orang Majusi, penyembah api, orang yang musyrik pada Allah Subhanahu Wa Taala, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu siapa yang mereka sokong? Sudah tentu orang Islam dia akan sokong orang yang ada kaitan dengan mereka, ada persamaan dengan mereka. Sebab tu orang Islam yafrahul mu'minuna bi nasrillah. Orang Islam dia gembira apabila Rom menang. Sebab apa? Rom berkongsi, Rom adalah ahli kitab dan orang Islam juga adalah ahli kitab. Dari segi orang Rom, orang Yahudi, orang Nasrani dia dapat kitab Taurat, dia dapat kitab Injil, dan orang Islam dia dapat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lalu apabila kecenderungan orang Islam, kalau hidup dalam masyarakat sebelahnya orang musyrik kafir, sebelah lagi orang Yahudi, walaupun Yahudi ni ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kecenderungan orang Islam dia akan pergi ke arah orang-orang Yahudi. Dan dalam setiap perbuatan orang Yahudi, orang Islam akan tengok. Sebab mereka ni ahli kitab. Okay, lalu orang Islam akan nilai. Okay, sebelum kedatangan Nabi SAW, maka penduduk Arab di Madinah ni, maka dia banyak belajar daripada Yahudi. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun, apabila mereka berdagang, mereka berjalan pergi berdagang, maka mereka akan berhenti di Madinah, mereka akan berhenti di kawasan Syam untuk jumpa ahli kitab.
untuk bertanyakan kepada ahli kitab tentang perkara-perkara tertentu. Sebab apa? Sebab apa jua keadaan pun orang akan kenal ahli kitab ni adalah orang-orang beragama. Okey, dia bukan orang-orang penyembah berhala. Okey. Sebab penyembahan berhala itu tidak dikira sebagai agama. Dia adalah satu, kita tak tahu nak panggil apa benda tu. Tapi pada pandangan masyarakat bahawa orang yang ahli kitab ni dia adalah orang beragama. Maka orang akan cari orang beragama ni apabila ada sesuatu perkara yang dia perlukan. Walaupun dia tak percaya pada agama tu, dia tak percaya pada orang tu, tapi dia tetap nak tanya juga. Okay? Dan di antara benda yang para sahabat radhiyallahu taala anhu mereka rujuk ataupun mereka tengok pada ahli kitab adalah pada perkara-perkara kehidupan mereka. Kehidupan ahli kitab. Macam mana kehidupan mereka? So antara benda lain adalah bagaimana seorang suami melayan seorang isteri. Orang Yahudi ni macam mana suami dia layan isteri dia? Macam mana isteri melayan suami dia? Maka kita tengok bahawa dekat sini Anas bin Malik menceritakan bahawa orang-orang Yahudi macam ni cara dia. Apabila isteri mereka didatangi haid, maka mereka bukan sekadar tidak mendekati mereka pada tempat tidur, tetapi makan sekali pun tak. Duduk sekali untuk makan pun tak. Itu maksudnya mereka betul-betul menjauhkan diri daripada suami mereka, para lelaki ni betul-betul menjauhkan diri daripada perempuan. Ya, maka bila datang Islam, maka nampak ada satu bentuk bukanlah kezaliman sepenuhnya, tetapi ada satu bentuk seakan-akan kezaliman. So, perempuan ni terasa macam buruk sangat diri dia. Perempuan ni rasa macam dia tak ada nilai pada diri dia. Lalu Islam datang, Islam nak ubah benda ni. Islam datang, Islam nak angkat darjat wanita, nak angkat keadaan taraf wanita ini. Lalu Nabi SAW bagi tahu bahawa buatlah apa yang kamu nak buat, melainkan bersamanya suami dan isteri. Sebab apa? Sebab itu ada kesakitan dari segi fizikal. Lalu tengok orang yang datang haid, biasanya dia datang bersama dengan ada penyakit nama dia senggugut contohnya. Okey, lalu itu kesakitan. Dan bagaimana sakit nak ditambah lagi dengan bebanan, dengan kesakitan nak melayan suami pula. Lalu kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Islam konsepnya adalah la darara wa la dirar. Benda tu tidak memudaratkan kita dan tidak pula dia mendatangkan mudarat kepada orang lain. Okey, kalau benda tu memudaratkan orang lain, maka Islam larang benda tu. Bukan hanya diri kita sahaja yang kita pandang mudarat atau tidak, tapi kesannya kepada orang lain juga kita kena perhatikan. Okey. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mula bercerita tentang perempuan haid, maka Allah Subhanahu Wa Taala masuk tentang hubungan suami dan isteri. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Dan kita dah ceritakan dua kali, kita ceritakan ayat ni. Satu ketika muqaddimah yang dahulu dan yang keduanya pada sesi yang lepas. Okay. Dan kemudian apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan hubungan tentang suami dan isteri, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat lari daripada cerita permulaan kepada kehidupan ni. Kehidupan suami dan isteri, iaitu perkahwinan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat sebelum ayat 227 ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi. So Allah Taala dah start masuk dengan menggunakan perkataan nikah. Di mana hubungan antara perempuan dan lelaki yang menghalalkan hubungan perempuan dan lelaki yang bukan mahram ini hanyalah satu, iaitu sesuatu yang dinamakan sebagai an-nikah. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala masuk nikah, Allah Taala cerita sedikit tentang nikah, tidak boleh menikahi orang-orang musyrik dan tidak boleh membiarkan zuriat keturunan kita berkahwin dengan orang-orang musyrik. Dan dalam keadaan Allah Taala sentuh tentang nikah, Allah Taala cerita juga bahawa nikah ini adalah penyatuan suami dan isteri. Namun ada keadaannya berlaku perpisahan suami dan isteri. Dan perpisahan ini dinamakan sebagai at-talaq. Persatuan, penyatuan dinamakan sebagai an-nikah, perpisahan dinamakan sebagai at-talaq. Dan at-talaq ini seperti mana nikah? Nikah adalah ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebut tentang nikah ini adalah nisfuddin, falyattaqillah fi nisfil baqi. So kalau siapa dah berkahwin, maka faqad istakmala nisfa dinihi.
dia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi, maka hendaklah dia bertakwa, iaitu dia fokus pada ibadah-ibadah lain pada Allah Subhanahu Wa Taala fi nisfil baqi. Okey. Dan kemudian itu nikah, dan kemudian datang at-talaq. Seperti mana nikah, maka talaq juga adalah ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ibadah ni dia bukan ibadah yang uh, boleh buat macam tu bila-bila masa saja. Tidak. Okey. Ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni satu benda yang penting kita kena tengok pada ibadah kita pada Allah Taala. Ibadah kita pada Allah Taala adalah sesuatu yang bersistem. Okay, dia sistemik dan sistematik. Dua-dua ada dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sesuatu yang tersusun dan teratur dan mempunyai matlamatnya. Bukan sewenang-wenangnya orang datang nak solat. Bila nak solat, ya, fokus Allah Ta'ala adalah pada solat tu. Tetapi bila nak solat, maka Allah Ta'ala fardukan kita untuk ambil wuduk. Ambil wuduk dulu sebelum solat, perancangannya. Kemudian dalam solat ada bacaan-bacaannya, ada tata caranya. Tujuannya adalah fokus. Dalam ibadah ada benda nak diajar, ada disiplin yang dia ajar. Lalu menghasilkan orang yang salat, maka Allah Ta'ala kata apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang salat dan dia berjaya melaksanakan salat, maka matlamat dia akan tercapai, iaitu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Okey, dan begitu juga perkahwinan. Nak berkahwin bukan datang je suami isteri, lelaki kata aku nak nikah dengan kamu, maka jadilah nikah. Tak. Kena ada dia punya wali dia, minta izin daripada walinya, dan kemudian kena ada saksinya, dan kemudian ada maharnya. Satu sistem yang cantik Allah Subhanahu Wa Taala dah letakkan. Lalu bila kita nak lakukan benda ni, kita kena masuk dalam sistem. Begitu juga at-talaq. At-talaq ni bukan sewenang-wenangnya seorang lelaki dia tak puas hati dengan isteri dia pun kata aku nak ceraikan kamu, ataupun isteri tiba-tiba rasa tak puas hati dengan suami dia pun kata aku nak minta cerai dengan kamu. So, at-talaq bukan situasi seperti itu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang talak ni, kita akan sentuh pada ayat hari ini, adalah kerana orang-orang alla yakhafa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Apabila mereka tidak dapat, mereka takut ataupun mereka yakin bahawa mereka tidak dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sinilah berlakunya at-talaq. Okay, di mana permulaan ayat talak ini bermula pada ayat 228, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan apabila berlakunya talak, maka benda yang sekali jalan dengan talak ini adalah sesuatu yang dinamakan sebagai iddah. Okey, di mana kita dah tengok tentang ayat 228 ini, bagaimana seorang sahabiah, seorang perempuan yang bernama Asma bintu Yazid bin As-Sakan Al-Ansariyah, di mana dalam Islam setelah kedatangan Nabi SAW, maka perempuan pertama yang diceraikan, sebelum tu dah ada peristiwa perceraian, okey, tetapi antara orang Islam dengan orang Islam, maka yang pertama terjadi adalah Asma bintu Yazid bin Sakan. Asma bintu Yazid bin As-Sakan Al-Ansariyah, okay, dan dia adalah orang Ansar. Maka apabila dia bercerai, maka dia kata lam yakun lil mutallaqati iddah. Okay, sebelum daripada dia diceraikan ni berlaku perceraian, tetapi tidak ada iddah. Tidak ada iddah, maksudnya tidak ada tempoh bertenang. Okay, maksud lepas seseorang tu diceraikan, dia boleh terus dikahwini dengan orang lain. Okey, maka dia akan jadi masalah. Masalah apa masa bila kalaulah perempuan tu sedang mengandungkan anak suami sebelum ni, contohnya. Okey, lalu bila dia berkahwin, lalu anak tu sebenarnya nak nisbah pada siapa? Okey, so dia jadi masalah. Ini antara masalah yang muncul. Lalu kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada para perempuan yang diceraikan agar adanya tempoh bertenang, iaitu tempoh untuk menyucikan rahim. Okay, tempoh untuk menyucikan rahim, iaitu yang dinamakan sebagai iddah. Okey, baik. Lalu pada hari ini insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat 229. Mari kita baca dulu sama-sama ayat 229. Kita nak besar. Okey. Baik. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Baik, ayat 229 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan at-talaqu marratan. Okay, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa talak itu 2 kali. Maka kita dekat sini dah jadi persoalan kepada kita. Kenapa 2 kali? Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala letak limit kepada talak? Bukankah senang kalau suami isteri bergaduh, cerai, boleh rujuk balik. Cerai, rujuk balik tanpa ada had. Kenapa ada had? Okey, maka bila ada persoalan yang besar ini, maka sudah tentu jawapannya ada pada hadis Nabi SAW. Dan kalau kita tak jumpa, maka kita tengok pada sebab turunnya ayat ini. Ini sebab turunnya ayat ini, iaitu ia juga adalah riwayat daripada Nabi SAW. Kita akan tengok nanti apa sebab Allah Ta'ala letak limit kepada at-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Maksudnya apabila seorang lelaki dia menceraikan isteri dia, kali pertama dia boleh rujuk balik. Kali kedua dia boleh rujuk balik. Kali ketiga maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, okey, sebelum kamu buat kali yang ketiga ni, kamu kena fikir dulu. Sebab apa? Selepas kamu bagi talak yang ketiga ni, selepas bagi talak yang kedua ni, sama ada fa imsakum bima'ruf, kamu hanya ada 2 pilihan. Sama ada kamu kekal pegang dia sebagai isteri kamu, dan bila pegang dengan isteri kamu, maka peganglah dengan bima'ruf. Bima'ruf maksudnya peganglah seperti mana masyarakat tahu bahawa dia isteri kamu. So orang katalah kita duduk dalam masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia macam mana layanan seorang suami pada isteri dia? Sebab setiap bangsa ni, setiap keadaan situasi masyarakat ni, dia ada cara yang berbeza layanan suami dan isteri. Kalau kita pergi kat Mesir contohnya pergi kat Mesir, dekat Mesir orang lelaki dia bekerja. Dia bekerja, dia dapatkan nafkah, dan semua urusan rumah adalah urusan isteri dia. Semua orang-orang Arab ni kebanyakan urusan rumah adalah urusan isteri dia. Isteri dia yang uruskan rumah. Okey, cuma beza keadaan tempat orang yang kaya dengan tempat orang miskin lah. Okay, dekat Saudi tempat kaya, dekat Emirates tempat kaya. Okay, maka tempat yang kaya ni, bila perempuan dia nak uruskan rumah, dia hanya pakai swipe kad kredit je. Swipe kad kredit, orang datang. Okay, barang datang online. Orang kalau nak suruh pasang tu pasang ni, orang datang. Kita bayar duit. Tapi ada tempat-tempat dekat negara Arab ni, tempat yang kurang berduit, kurang berharta. Macam contohnya dekat Mesir. Okay, Mesir tak banyak orang kaya ada dekat Mesir. Tetapi tanggungjawab jaga rumah tu, jaga isi rumah tu adalah tanggungjawab isteri. Sebab tu kita bila pergi Mesir, kita tengok keajaiban yang amat ajaib. Bila nak beli peti ais, kalau orang tu kaya, dia bayarlah. Dia minta orang angkat, upah orang angkat. Tapi kalau orang tu tak berduit, kita akan tengok yang angkat peti ais tu kadang-kadang perempuan angkat. Perempuan angkat sebab itu budaya mereka. Tong gas kadang-kadang perempuan angkat. Okay? Kita panggil, kalau orang yang pernah pergi Mesir, dia akan panggil perempuan-perempuan yang angkat barang-barang berat-berat ni mama. Sebab hebatnya perempuan ni. Okay? Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata fa imsakum bima'ruf. Imsak, pegang isteri kamu dan layan dia seperti mana masyarakat melayan, masyarakat melihat baik layanan seorang suami pada isteri dia. Okey, maka tunaikan hak-hak dia. Maka isteri masyarakat tengok, masyarakat Melayu ni masyarakat yang
apa kita panggil masyarakat yang akhlaknya baik, berbudi pekerti, maka tunjukkan cara layanan isteri yang baik, layanan seorang suami kepada isteri dengan layanan yang baik. Fa imsakun bima'ruf. Dan kalau kamu rasa kamu tak boleh nak bagi layanan yang baik, kamu tak boleh nak bagi hak isteri kepada dia, maka au tasrihun bi ihsan. Maka lepaskan dia. Tasrih, lepaskan. Sebab itu lebih baik daripada kamu hidup dalam hubungan yang toksik. Tengok dia duk tak suka, tapi kalau nak cerai tak boleh, bila cerai nanti tak boleh nak jumpa balik. Maka kalau kamu dah tak boleh sangat hidup suami dan isteri, suami ni tak boleh nak tengok isteri dia, tak boleh nak hidup dengan isteri dia, maka lepaskan. Au tasrihun, tapi Allah Taala kata, ingat kat sini, au tasrihun bi ihsan. Bila kamu lepaskan dia, jangan lepaskan dengan kemarahan. Jangan lepaskan macam kamu geram tengok handphone, kamu campak handphone tu. Kamu geram dengan kertas, kamu koyak kertas tu. Tapi kalau nak lepaskan dia, Allah Ta'ala kata, bi ihsan. Dengan cara yang baik. Macam mana kita ambil dia daripada ibu bapa dia, maka macam itulah kita lepaskan dia. Lepaskan dengan cara yang baik. Masa kita nak minta dia jadi isteri kita minta dengan ayat yang manis, kita belanja makan, kita ambil hati ibu bapa dia. Tapi kenapa lepas kita gunakan, ataupun minta maaf, lepas kita bersama dengan isteri kita dan kita tengok pengorbanan yang dia lakukan, antara pengorbanan yang besar ialah dia sanggup tinggalkan keluarga dia untuk bersama dengan kita, tapi tiba-tiba saat kita nak lepaskan dia, kita lepaskan dia dengan cara yang tak elok, dengan cara yang kasar. Lalu Allah Ta'ala kata, kalau nak tasrih, lepaskan dengan cara yang baik. Duduk baik-baik dengan dia. Jangan guna ayat yang kasar. Aku ceraikan kau. Itu ayat kasar. Tak ada penghormatan kepada isteri yang dah bersama sekian lama dalam tempoh yang walaupun sekejap tempoh tu, tapi ada pengorbanan yang dilakukan oleh isteri. Maka Allah Ta'ala kata, dengan cara yang baik. Duduk, bagi tahu bahawa abang dah tak boleh dah hidup dengan kamu. Sebab abang tengok kamu macam ni, maka sebaiknya kita berpisah. Tengok keadaan. Kalau isteri tu boleh berubah, kenapa nak berpisah? Sebab kadang-kadang benda yang mendatangkan masalah di dalam keluarga ni adalah komunikasi. Komunikasi. Sebab apa? Suami dia ada dia punya assumption. Dia punya tekaan-tekaan dia. Dia tengok isteri dia macam ni, dia kata, isteri ni dah tak hormat kat aku, dia dah tak sayang kat aku. Dan isteri pun bila dia tengok suami dia, macam-macam dia punya jangkaan dia, orang ni dah tak sayang kat orang ni ada masalah pada orang ni. Maka bila tak ada communication, bila tak ada komunikasi, maka dia akan jadi masalah. Tapi kalau sebelum kita buat, kita ada bima'ruf, kita ada layanan yang baik. Ada masalah, kita tanya. Jangan ada masalah je, isteri merajuk kepada suami. Mana suami tu nak faham? Okay? Bila suami dia tengok isteri merajuk, dia kata, isteri aku ni dah tak sayang kat aku ni. Ataupun lagi, bila kata, ini ada peluang nak tambah baru. Ni jadi masalah bila tak ada komunikasi. Maka sama ada pegang dengan cara yang baik ataupun lepaskan dengan cara yang baik. Okey, ini bagi part suami. Suami bila nak cerai, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh tengok pada pegang sama ada kamu jaga balik isteri kamu, jadikan dia, kekalkan dia sebagai isteri kamu, ataupun nak lepas dengan lepas yang baik. Bagi perempuan ya ada hak untuk meminta cerai daripada, ataupun dia menceraikan suami dia. Dia menceraikan suami dia, tetapi dia tidak boleh lafaz talak. Ni kena tahu. Okey, perempuan dia tak boleh pergi depan suami dia, lepas tu dia kata, wahai suamiku, aku ceraikan kamu. No. Ayat talak hanya ada pada lelaki. Lelaki sahaja yang memiliki talak. Tetapi perempuan dia boleh menceraikan suami dia dengan cara dia minta pada hakim untuk suami dia ceraikan dia. Ataupun dia minta pada suami dia untuk ceraikan dia, lalu suami dia ceraikan dia. So peristiwa meminta cerai ini dinamakan sebagai al-khulu'. Al-khulu'. Okay. Dan kita kena tahu bahawa cerai, talak ni adalah ibadah. Khulu' daripada lelaki atau daripada perempuan. Lelaki ceraikan isteri, perempuan minta cerai daripada suami, dia adalah ibadah yang bersyarat. Di mana dia hanya boleh berlaku dengan adanya sebab. Kalau tak ada sebab, ya jatuh talak. Talak dikira. Isteri bila minta cerai, suami ceraikan, dia dikira. Tapi kalau tidak ada sebab, maka ia berkemungkinan boleh mendatangkan dosa. Tambah lagi jika perceraian itu, bila berlakunya perceraian itu, maka dia mendatangkan mudarat pada salah seorang daripada suami atau isteri.
Okey, maka di situ ia boleh mendatangkan dosa. Okey, maka kerana itu kita berhati-hati. Bahkan ada riwayat daripada Nabi SAW, Nabi bagi tahu kepada perempuan-perempuan yang meminta cerai bighairi sabab, tanpa sebab. Maka Nabi kata perempuan-perempuan ini tidak akan dapat bauan syurga. Jangan cakap masuk syurga, bau syurga tu pun tak dapat. Kalau bau pun tak dapat, macam mana nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Okay, maka sebab tu kita berhati-hati dalam perkara yang dinamakan sebagai cerai ini. Walaupun ia adalah ibadah pada Allah Taala, tapi dia ibadah yang bersebab. Kita kata tadi bersistem. Bukan sewenang-wenangnya bila ada ibadah ni. Macam solat lah. Kalau kita nak solat zuhur, boleh tak kita solat zuhur pukul 10 pagi? Mana boleh. Sistem dia kata kena masuk dalam waktu ni baru boleh. So macam tu juga cerai. Kena jadi benda ni baru boleh cerai. Iaitu apabila salah seorang daripada suami atau isteri dia melihat bahawa hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah terabai. Apabila suami dah tak lagi jaga isteri dia, nafkah tak jaga, keadaan tak jaga, kasih sayang pun tak ada, okey, maka di sini hak isteri telah terabai. Begitu juga apabila suami dia merasakan bahawa isteri dia sudah kurang ajar, keluar rumah tak minta izin, cakap kasar dengan dia, maka apabila dia nampak hak Allah Ta'ala, bukan kerana kepuasan nafsu sendiri, kerana keinginan sendiri, kata tak nak, aku dah tak nak dengan dia, itu nafsu sendiri. Okay, tapi kalau buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Selepas orang, sama macam kita buat solat, bila kita beribadah pada Allah Ta'ala, apa kita expect? Kita expect dapat pahala dan kita expect Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Begitu juga dalam perceraian. Okay, perceraian ibadah. Kalau kita buat dengan cara yang betul, dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan perkenankan doa kita. Allah Taala akan mudahkan urusan kita. Nampak? Benda yang sama. Okay, kerana dua-duanya adalah ibadah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Zahir ayat ini, okey, kalau kita baca terjemahnya, tidak halal kepada kamu para lelaki an ta'khudhu, untuk mengambil mimma ataitumuhunna, daripada apa yang kamu telah berikan. Apa yang kamu berikan kepada isteri kamu adalah mahar. Mahar bila kita nak kahwin, maka Islam ajar pada kita ada mahar yang perlu kita beri kepada isteri kita sebagai penghargaan. Penghargaan kepada isteri kita di atas pengorbanannya. Dan mahar ini adalah wajib. Okey, wajib. Okey, di mana mahar ini perlu dibayar penuh sebelum berlakunya, dipanggil apa, al-khulwah. Sebelum berlakunya khulwah ni apa? Khulwah ni dia bukan bersama suami isteri, tapi dia cakap khalwat ni maksudnya apa? Dah lupa lah dia punya maksud dia. Tapi apabila berlakunya khulwah syar'iyah, maksudnya suami lelaki dan perempuan ni bersendirian, tanpa ada orang tahu, maka sebelum berlakunya khulwah ni kena bayar mahar penuh. Okey, lalu apabila dibayar mahar penuh, maka Allah Taala kata apa? Tidak halal bagi suami untuk ambil sikit pun daripada mahar tu. Setelah dia bagi pada isteri dia, maka benda tu jadi hak milik mutlak isteri. Tatasarraf fihi kama tasha. Dia boleh buat apa sahaja yang dia nak buat dengan mahar tersebut. Okey. Lalu kemudian, okey, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Okey. Dua ayat ni kita kena campurkan untuk kita faham. Saya bagi gambaran ayat ni apa dia. Apabila seorang perempuan datang kepada lelaki, lalu dia kata pada suami dia, wahai suami, aku nak cerai daripada kamu. Lalu dia bagi tahu sebab-sebab dia. Kaza wa kaza wa kaza. Okey. Okey, dan peristiwa ini jadi kepada Nabi SAW. Okey, pada zaman, bukan kepada Nabi, pada zaman Nabi SAW. Minta maaf. Okey, di mana ada seorang sahabat Nabi, isteri dia nak minta cerai daripada dia. Okey, ada seorang sahabat Nabi yang lelaki ni, isteri dia nak minta, Thabit bin Qais bin Syammas. Okey, Thabit ni isteri dia dah tak boleh nak hidup dengan dia. Ada benda yang dia tak suka pada Thabit. Lalu Nabi SAW panggil dia, wahai Rasulullah, panggil dia. Nabi pun minta dia sebab. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu nak bercerai? Lalu dia ni cerita, isteri dia ni cerita bahawa Sabit ni adalah seorang yang akhlak dia baik, agama dia baik. Tetapi isteri dia kata apa?
tapi aku tak mampu nak tunaikan hak dia. Okay. Isteri dia tak mampu nak tunaikan hak seorang isteri pada Sabit ni. Sabit ni terlalu baik. Sampai isteri dia kata, ni ayat biasa lah ni. Kalau zaman sekarang ni orang kata, you are too good for me. Okay, awak ni baik sangat pada saya lah. Tak boleh lah saya nak kahwin dengan awak. Itu ayat-ayat zaman moden. Okay, tapi zaman sahabat, perempuan ni kata kerana terlalu baiknya Thabit bin Qais bin Syammas ni, sampai dia rasa dia akan mengabaikan hak Thabit ni. Dia tak mampu untuk tunaikan apa yang Thabit ni nak daripada dia sebagai seorang isteri. Okay. Lakin la uhibbul kufra ba'dal Islam. Ataupun walakinni akrahul kufra ba'dal Islam, kata perempuan ni. Aku tak nak jadi orang yang kufur. Maksudnya bila Allah Ta'ala suruh buat benda ni, aku tak buat. Okay, so dia tak nak jadi orang kufur. Lalu dia kata pada Rasulullah, baik aku bercerai dengan Thabit. Lalu Nabi kata apa pada dia? Kalau macam tu, pulangkan balik mahar yang diberi pada kamu. Thabit bin Qais ni adalah antara orang yang kaya, berharta. Lalu antara mahar yang diberi kepada perempuan ni, kepada isteri dia ni adalah hadiah. Satu kebun kurma dia bagi pada isteri dia. Okay, lalu Nabi SAW kata, boleh kalau kamu bercerai, nak minta cerai dengan ada sebab ni, boleh. Tetapi syaratnya kamu kena pulangkan balik mahar yang diberi pada kamu. Maka perempuan dia kata, okay, no problem. Dia pulangkan, maka jadilah perceraian. So ini adalah asas ayat kepada khuluk. Okay, khuluk, iaitu seorang isteri meminta cerai daripada suami dia. Tapi dengan syarat, mesti sebab. Dan sebab tu adalah sebab-sebab yang menyebabkan hak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala terabai. Okey, bukan kerana muka tak handsome. Kalau muka tak handsome, tak boleh lah. Okey. Tapi kalau keadaan orang tu menyebabkan isteri dia tak mampu untuk menunaikan hak suami dia, okey, baik, saya minta maaf tadi mungkin sebab mendung sikit sini, lalu line dia agak terganggu sikit. Okey, saya minta maaf. Okey, baik. Kemudian tadi tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah kalian melampaui batas ketetapan Allah Taala, kerana siapa yang yata'adda hududallah, dia melepasi had sempadan ketetapan Allah Taala, maka faulaika humuz zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, at-talaqu marratan. Persoalan kita adalah at-talaqu marratan. Perceraian itu boleh berlaku 2 kali sahaja. Kerana apa? Mari kita tengok. An Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah berkata, kana an-nas wa ar-rajulu yutalliqu imra'atahu ma syaa yutalliqaha wa hiya imra'atuhu idza irtaja'aha wa hiya fil 'iddah. Wa in talaqaha 100 marrah aw akthar hatta qala rajulun li imra'atihi والله لا أطلقك فتبين مني ولا آويك أبدا. قال وكيف ذاك؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتين. Baik, kita cerita dulu tentang kisah ini. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha,
Okey, tadi kita cerita sebelum ni tentang Asma bintu Yazid bin As-Sakan. Di mana Asma bintu Yazid kata pada zaman dia bila diceraikan tak ada iddah. Lalu bila datang ayat al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, seorang perempuan yang diceraikan oleh suami dia, maka dia kena duduk salah satu quru. Dia kena duduk 3 kali suci atau 3 kali haid. Okey, 3 kali suci atau 3 kali haid, barulah kemudiannya dia boleh berkahwin dengan orang lain. So tempoh 3 kali suci atau 3 kali haid ini adalah tempoh iddah. Iddah maksudnya persediaan untuk sama ada suami dia nak rujuk dia balik ataupun persediaan untuk apabila dia berpisah terus dengan suami dia nanti ada orang lain nak masuk meminang dia. Itu persediaan iddah. Okey. Kana an-nas wa rajul yutalliqu imra'atahu ma syaa. Okey. Lalu kita dah ada talak dan kita dah ada iddah. Okey. Cuma masalah dia ialah orang Arab ni ataupun ada manusia-manusia ni dia tak dapat nak kontrol nafsu syahwat dia. Okey, lalu apabila dia marah dia akan ceraikan isteri dia. Tapi kemudian bila marah dia baik balik, dia pun kata pada isteri dia, kita rujuk baliklah dalam keadaan masih dalam tempoh iddah. Okey. Lalu bila suami dia marah balik, cerai balik. Kemudian bila dia sejuk balik dalam tempoh iddah dia rujuk balik. Dan begitulah jadi banyak kali. Banyak kali. Okey. Dan ada orang yang jadi kerana isteri dia pun faham situasi suami dia, maka dia tak ada masalah. Tapi ada situasi di mana suami isteri ni dah nak berpisah dah. Suami tak suka pada isteri tak suka pada suami dia. Tapi masalah dia ialah suami dia tak nak lepaskan isteri dia. Okay? Suami dia tak nak lepaskan isteri dia. Lalu seorang perempuan ni dia datang kepada Aisyah, isteri Nabi SAW. Okey. Lalu perempuan ni cerita pada Aisyah, wahai Aisyah, suami aku ni apa dia buat bila dia dia ceraikan aku. Dia cerai itu ada sebab lah. Okey, dia cerai itu mungkin kerana ada benda yang jadi yang menyebabkan dia sangat marah pada isteri dia. Okey, lalu dia ceraikan isteri dia. Okey, dalam tempoh iddah bila nak habis iddah tu, kata iddah tu 3 kali suci. Dan 3 kali suci ni biasanya kalau kita tengok dia dalam tempoh 3 bulan lebih kurang. Dia bukan 3 bulan so kena ingat. 3 kali suci atau 3 kali haid adalah kitaran haid dan suci tu. Kita jangan kira ikut bulan, tapi anggaran dia approximately dalam 3 bulan. Okey. Bayangkan 2 bulan setengah tunggu. Isteri ni mungkin dah gembira dah nak berpisah daripada suami dia. Dah tak larat, dah tak tahan nak layan suami dia. Tiba-tiba suami dia kata dah nak hujung tu, dah hari ke-27, 28 suami kata aku nak rujuk balik dengan kamu. Aku nak rujuk balik dengan kamu. So dia ada persoalan lain yang muncul. Kita ada jawapan juga. Allah Taala dah sediakan jawapan. Tapi kita ambil yang ni dulu. Okey. Bila dia ceraikan, dia tunggu sampai hari ke-27, 28 tu dia rujuk balik pada isteri dia. Okey, dan rujuk ini adalah hak suami. Okey, maka suami bila nak rujuk, isteri kena terima. Kalau isteri tak nak terima, maka jadilah seperti tadi, kena minta cerai. Okay, minta cerai kena pulangkan balik mahar. Okay, kalau tak, suami kata aku nak rujuk, maka kena rujuk. Okay. Dan benda tu jadi sekali. Okay, sekali mungkin dia boleh tahan lagi. Tak apalah. Mungkin suami aku dah berubah apa semua. Kali kedua buat macam tu. Kali kedua dah rasa pelik lah. Kali ketiga, kali keempat buat benda sama. Ceraikan. Kemudian tunggu 2 bulan setengah. Rujuk balik. Cerai balik. Tunggu 2 bulan setengah. Rujuk balik. Lalu ini satu kezaliman kepada perempuan. Kesian perempuan, isteri tu kesian. Dia terseksa selama 2 bulan setengah, tiba-tiba suami dia nak rujuk balik. Dia dah ready, dah nak keluar, nak move on, tiba-tiba suami dia rujuk balik. So jadi satu benda yang berat bagi dia. Lalu dia datang jumpa Aisyah radhiyallahu ta'ala, dia cerita. Aisyah senyap, tak boleh cakap apa. Tak ada jawapan. Lalu tunggulah Aisyah sampai giliran Nabi SAW datang ke rumah Aisyah. Lalu Aisyah ceritakan benda ni kepada Nabi SAW. Lalu Nabi pun tak boleh cakap apa, terkedu. Dengar benda ni. Walaupun tahu benda ni benda yang ada satu bentuk kezaliman kepada perempuan. Tapi tak boleh nak cakap apa. Sebab dia akan melibatkan hukum syarak. Lalu tunggulah sampai Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Allah Taala kata, at-talaqu marratan. Seorang lelaki boleh menceraikan isterinya dan rujuk balik hanya 2 kali sahaja. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala bukan kata 10 kali ke,
7 kali ke, 2 kali sahaja. Sebab 2 kali, sekali itu pun dah cukup menyeksakan bagi seorang wanita. Apatah lagi nak buat berkali-kali. Maka Allah Ta'ala kata limit 2 kali. So 2 kali itu adalah second chance. Okay, biasa second chance orang ambil. Kalau orang yang tak pandai ambil second chance, third chance, fourth, yang kelima, yang keenam, semua akan jadi benda yang sama. Dan inilah yang berlaku kepada perempuan yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan keadaan diri dia. Dan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni, at-talaqu marratan. Okey. Perceraian itu hanya boleh berlaku 2 kali sahaja. Cerai yang boleh rujuk. Okey, cerai yang boleh rujuk dia boleh berlaku 2 kali sahaja. Kalau berlaku kali ketiga, apa yang berlaku? Maka berlakulah talak bain. Talak bain ini adalah cerai yang tak boleh rujuk. Tak boleh rujuk selama-lamanya, tak boleh rujuk. Yang boleh adalah apabila isteri kedua-duanya ataupun isteri itu dah berkahwin dengan lelaki yang lain, dan kemudian lelaki itu meninggal ataupun lelaki itu ceraikan dia, maka barulah suami itu boleh berkahwin semula, bukan rujuk berkahwin semula. So lepas cerai yang kedua, kalau cerai juga kali yang ketiga, maka dia jadi talak bain yang tak boleh dirujuk, tetapi dengan keadaan-keadaan tertentu dia boleh berkahwin semula. Okey. Baik. Au tasrihum bi ihsan. Maka okey, riwayat ini cuma ada satu masalah daripada riwayat ni. Okey, riwayat ni masalah dia ialah At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi yang bawa riwayat ni, dia kata riwayat ni bila sampai pada Aisyah ataupun sampai kepada Nabi SAW, jalan periwayatannya tak sahih. Waktu jalan periwayatannya lemah, tak boleh pakai. Okey, lalu dia jadi masalah. So riwayat ni sebenarnya sampai kat siapa? Riwayat ni hanya sampai kepada Urwah bin Zubair. Dia tak sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala. Maksudnya orang ramai penulis-penulis, pengumpul-pengumpul hadis ni dikata apa? Riwayat ni hanya sampai pada Urwah bin Zubair, tapi tak sampai pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey, maksudnya tak ada orang meriwayatkan bahawa Aisyah yang menceritakan pasal benda ni. Okey, hatta Imam Tirmizi pun kata, ini sampai Aisyah dia riwayat ni. Walaupun dia sendiri bawa riwayat ni, tapi dia bagi tahu bahawa riwayat ni adalah riwayat yang lemah dan riwayat yang kuat adalah riwayat yang sampai pada Urwah. Urwah bin Zubair adalah seorang tabi'in. Okay, tabi'in maksudnya orang yang sempat belajar dengan para sahabat, yang bertemu dengan para sahabat. Dan seperti yang kita sebut sebelum ni, bahawa kalau riwayat-riwayat yang datang daripada tabi'in, kita boleh terima ia sebagai sebab turun Al-Quran dengan 2 syarat. Apa dia? Siapa boleh ingat balik apa 2 syarat untuk tabi'in meriwayatkan asbabun nuzul? Yang pertama, tabi'in ini dikenali sebagai seorang yang mengambil ilmu daripada para sahabat. Okay, Urwah bin Zubair tidak ada orang pertikaikan bahawa ilmu dia, antara orang yang banyak memberi ilmu kepada Urwah bin Zubair adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bukan sekadar sahabat, tetapi daripada isteri Nabi SAW dan manusia yang paling banyak, antara manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Yang paling banyak Abu Hurairah, kemudian ada Abdullah bin Amr bin al-As, kemudian ada Urwah, ada Aisyah radhiyallahu taala anha. So Aisyah ini adalah antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, dan Urwah belajar daripada Aisyah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa dia? Syarat yang kedua, mesti ada sokongan. Maksudnya mesti ada tabi'in yang lain yang meriwayatkan benda yang sama. Lalu apabila kita selongkar dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis, maka kita dapati bahawa bentuk yang sama macam periwayatan Urwah bin Zubair ini juga diriwayatkan oleh Qatadah. Qatadah pun sama, dia riwayatkan, dia tak sebut Aisyah, sampai pada dia. Dan kemudian Abdul Rahman bin Zaid juga adalah seorang tabi'in, ataupun dia tabi'in. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Zaid bin Al-Arqam adalah sahabat, Zaid bin Aslam adalah tabi'in, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam adalah tabi'in. Okey, maka cukup 2 syarat. Cukup 2 syarat, iaitu Urwah ni memang seorang yang ambil ilmu daripada sahabat, daripada Aisyah, dan kemudiannya ada riwayat-riwayat lain yang menyokong Urwah punya riwayat. Maka kerana itu kita terima riwayat ni sebagai sebab turun, sababun nuzul. Kita terima riwayat ni sebagai
apa sebab turunnya ayat 229 tadi. Okey, boleh. Okey, baik. Kita pergi pada ayat yang seterusnya. Sebelum kita masuk ayat seterusnya, ada soalan ke? Tak ada. Baik, kita akan masuk pada ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-232. Saya minta maaf. Baik, ayat 232 mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Apa maksud ayat ni? Wa idza talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan isteri-isteri kalian, fabalaghna ajalahun. Okey, tadi kita cerita tentang apabila ada tempoh lepas perceraian dinamakan iddah. Dan di dalam iddah ni suami-suami boleh untuk merujuk isteri-isteri mereka. Okey, lalu fabalaghna ajalahun, kalau dah habis tempoh iddah, maka habis tempoh iddah, maka tidak boleh rujuk balik. Tetapi suami-suami ni, lelaki-lelaki ni boleh kahwin semula. Okey, dia boleh kahwin semula selagi mana talak tu bukan talak yang ketiga. Okey, bukan talak ketiga, maka walaupun habis iddah, dia boleh kahwin semula dengan bekas isterinya. Okey, tetapi fala ta'dhuluhun. Okey, maka janganlah kamu menghalang. Okey, jangan kalian menghalang. Okay, kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat jangan kalian menghalang? Adakah pernah jadi peristiwa orang menghalang? Okay, maka kita dapat satu gambaran daripada penceritaan ayat ini. Cuma kita nak tahu dengan lebih detail siapa dia yang menghalang dan apa benda yang dia halang. Okay, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza tarabau bainahum bil ma'ruf. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apabila seorang perempuan itu diceraikan lalu tamat tempoh iddah dia, tetapi suami itu dia rasa menyesal. Dia rasa dia orang ni kadang-kadang dengan nikmat yang dia ada, dia tak dapat nak rasa nikmat tu. Okay, bila dia ada apa kenderaan yang dia ada, orang yang dia ada sekeliling dia, sahabat dia, apa sahaja benda yang dia ada, dia tak dapat nak rasa nikmat tu. Tapi bila benda tu hilang daripada dia, bila sahabat dia dah tak ada, dia berpindah ke, ada orang meninggal dunia ke, harta dia makin hilang berkurangan ke, ilmu dia makin berkurangan ke, maka dekat situ baru dia akan rasa kesedihan. Dia akan rasa penyesalan. Dia akan rasa macam-macam dalam diri dia. Okay, kenapalah pada ketika mana aku ada nikmat ni, kenapalah aku tak ambil peluang untuk aku gunakan nikmat ni dengan sebaiknya, untuk aku gunakan benda ni dengan sebaiknya. So, itu sifat manusia. Lalu suami ni, bila dia dah ceraikan isteri dia, dia rasa okay, I can move on. Okay, tetapi lepas habis tempoh iddah, dia tak sempat nak rujuk balik. Tapi dalam hati dia kata, Allah misalnya, kenapa lah aku ceraikan dia. Okay, lalu dia nak balik-balik. Okay. Dan bila dia nak balik-balik, okay, maka dia kena tengok pula. Okay, dia bukan nak balik-balik, dia nak kahwin semula dengan isteri, dengan bekas isteri dia. Dia kena tengok pula, bekas isteri dia setuju ke tak setuju. Kalau bekas isteri dia tak setuju, maka dia tak boleh kata balik. Sama macam nak berkahwin awal, yang berkahwin baru nak berkahwin. So orang yang baru nak berkahwin, kalau salah seorang daripada pasangan tu tak setuju, macam mana dia nak buat kan? Dia tak jadilah kahwin. Okay, macam tu juga. Walaupun orang tu nama dia bekas isteri dia, kalau bekas isteri dia kata no, okay, maka dia tak boleh nak kahwin semula. Berbeza dengan orang yang rujuk. Walaupun isteri dia kata no, tapi suami dia masih boleh rujuk dia. Okay, so sebab itu walil rijali alaihim darajah. Allah Ta'ala kata, lelaki ni satu tahap lagi tinggi daripada perempuan. Kalau dia kata yes, perempuan kata no, yang diterima adalah yes. So kalau perempuan nak lepaskan diri daripada
suami dia tu, maka buatlah khulur. Okey. Okey, so gitu kat mana tadi? Okey, idza taradau bainahum bil ma'ruf, mesti ada persetujuan. So kalau lelaki setuju, perempuan setuju, tidak wajar ada orang di tengah-tengah yang menghalang. Contoh, perempuan ni bila dah bercerai, dia balik ke rumah parent dia. Dia balik rumah parent dia. So lelaki ni datang balik, pergi jumpa parent dia, kata, okey, pakcik, saya nak, dulu panggil ayah dengan mak lah kan, masa berkahwin, dah tak kahwin balik, panggil lah pakcik kan. Okey. So pakcik, saya nak kahwin semula dengan anak pakcik dan pakcik. So tanya perempuan tu kata, okey, no problem. Okey, so tidak wajar bagi ayah dan ibu untuk halang. Tak boleh. Tak boleh kahwin. Ataupun bila ayah bapa tak ada, maka wali berpindah kepada datuk ataupun pada abang dia, atau saudara lelaki dia. Maka saudara lelaki ni boleh tak halang? Tak boleh dah kahwin. Kamu ni menyusahkan, kamu tak tengok adik perempuan aku, anak aku ni sedih bila bercerai dengan kamu, tiba-tiba kamu nak kahwin balik dengan dia. So no, tak boleh. Okay, Allah Ta'ala kata fala ta'dhuluhun, maka jangan kalian halang. Tak ada orang boleh halang kalau suami isteri ni dia nak kahwin semula. Bukan suami, bukan isteri, nak kahwin semula, maka selagi mana tidak ada benda dalam syariah yang menghalang, maka tidak wajar ada orang-orang yang menghalang. Zalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Begitulah diperintahkan, walaupun disebut yu'adu ni diberi nasihat. Diberi nasihat, tapi ayatnya adalah begitulah Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu, orang-orang yang rasa dirinya beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Zalikum azka lakum wa athhar. Itu lebih suci bagi kamu dan lebih bersih untuk kamu, kata Allah Ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ialah lagi suci dan bersih. Kenapa? Benda ni terjadi antara perempuan dan lelaki. Dia nak patah balik ke, dia tak nak patah balik ke, urusan mereka. Kenapa kamu duduk tengah-tengah nak menghalang? Okey. Melainkan kalau kita nampak di sana akan ada keburukan-keburukan, akan ada maksiat berlaku ke, akan ada mudarat yang berlaku ke, maka dekat situ wajar kita halang. Okey. So ayat ni diturunkan sebab apa? Okey, mari kita tengok ceritanya. Okey, cerita tentang ayat ni adalah daripada Al-Hasan. Okey, Al-Hasan meriwayatkan daripada siapa? Daripada seorang sahabat yang bernama Ma'qil bin Yasar. Okey, Al-Hasan Al-Basri, maka dia meriwayatkan bahawa haddathani Ma'qil bin Yasar annaha nazalat fihi qala zawwajtu ukhtan li min rajulin fatallaqaha hatta idha inqadat iddatuha jaa yakhtubuha faqultu lahu zawwajtuka wa farashtuka wa akramtuka فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية. Maksudnya daripada Al-Hasan. Al-Hasan menceritakan daripada seorang sahabat yang nama dia Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar bercerita pada Al-Hasan, dia kata ayat ini, ayat 232 ni dia turun padaku, kata Ma'qil bin Yasar. Kerana aku buat sesuatu yang menyebabkan ayat ni turun. Apa dia buat? Zawajtu ukhtan li min rajul. Aku telah mengahwinkan adik perempuan aku ataupun saudara perempuan aku. Mungkin kakak dia, mungkin adik dia. Dalam keadaan wali dia tak adalah, atuk tak ada, ayah tak ada, maka abang ni lah, yang lelaki paling besar ni lah yang memegang tanggungjawab. Zawajtu ukhtan li min rajulin fatallaqaha. Aku menikahkan saudara perempuan aku seorang dengan seorang lelaki ni. Lalu lelaki tu ceraikan dia. Hatta idzan qadat iddatuha jaa yakhtubuha. So apabila dah tamat tempoh iddah dia, lelaki tu datang pula. Lelaki tu datang dan nak masuk meminang semula. Dia kata kat sini aku hak ni. Dia kata begitulah, lebih kurang ayat dia tu, ayat dia. Faqultu lahu, lalu aku kata pada lelaki ni, zawajtuka, dulu kau nak kahwin, aku bagi kau kahwin. Wa farashtuka, dan bukan setakat aku bagi kau kahwin, wa farashtuka, aku siap hamparkan red carpet untuk kamu. Maksudnya aku bagi layanan yang baik untuk kamu sebagai adik ipar ataupun abang ipar aku. So aku bagi layanan yang baik. Wa akramtuka, aku muliakan kamu. Aku muliakan, aku angkat kedudukan kamu. Aku cakap dengan kamu dengan pertuturan yang baik apa semua. Fatallaqtaha, tapi kau buat apa? Kau ceraikan dia. Ni kita bagi cerita drama sikit. Okey. Dah kau ceraikan dia, summa ji'ta takhtubuha. Dah ceraikan dia, berani pula kedatang nak masuk minang balik. Lalu Ma'qil pun kata, wallahi lan ta'uda ilaika abada. Demi Allah,
saudara perempuan aku ni dia tak akan jadi isteri kau sampai bila-bila dah. Balik. Macam itulah jadi. Okey, tapi Ma'qil ni dalam keadaan dia marah pun pada lelaki tu, dia kata apa? Wa kana rajulan la ba'sa bih. Maksudnya lelaki ni lelaki yang okey. Agama dia baik, akhlak dia baik, mungkin dia ada pekerjaan yang baik, semua okey pada lelaki ni, cuma dia marah. Ma'qil ni marah. Kenapa? Berani kau cerai saudara perempuan itu. Okey. Tetapi Ma'qil dia tak tahu wa kanatil mar'atu turidu an tarji'a ilaih. Adik dia ni, saudara perempuan dia nak balik semula pada suami dia. Sebab saudara perempuan dia pun tahu suami dia baik. Mungkin cerai tu jadi sebab ada salah faham agaknya. Okay, yang lambat diselesaikan. Okay, tapi perempuan ni kata inilah suamiku. Okay. Fa'anzalallahu hadhil ayat. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni kepada Nabi SAW dan Nabi ceritakan kepada Ma'qil. Okay. So Ma'qil bila dengar benda ni dia kata apa? Al-ana af'alu ya Rasulullah. Sekarang juga aku buat wahai Rasulullah. Ini sahabat. Ini sahabat. Emosi aku letak tepi. Okay, tapi Allah Ta'ala kata kena buat benda ni. Jangan ada orang yang halang antara perkahwinan lelaki dan perempuan walaupun bekas isteri, bekas suami dan bekas isteri, kalau mereka nak berkahwin semula selagi mana bukan talak bain. Okey. Maka Ma'qil bila dengar ayat ni maka dia kata wahai Rasulullah sekarang juga aku buat Rasulullah. Maka fazawwajaha iyah. Maka Ma'qil pun mengahwinkan semula adik ataupun saudara perempuan dia dengan lelaki tadi. Okey, ini sebab turunnya ayat iaitu ayat apa tadi? Ayat apa saya lupa ayat fala ta'duluhun. Okey. Fala ta'duluhun wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhun. Jangan kalian menghalang. So inilah bentuk halangan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Okey. Seterusnya kita pergi pada ayat 226. Kita dah keluar daripada bab nikah dan kahwin. Bab nikah dan kahwin ni berat. Saya pun bila sebut benda ni tengok berpeluh-peluh sebut. Sebab berat benda yang ada dalam bab nikah dan kahwin. Sebab tu Allah Ta'ala namakan benda yang dinamakan sebagai nikah ni adalah wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang sangat berat Allah Ta'ala kata. Mitsaq, perjanjian ghalidh, sangat tebal, berat. So bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut benda ni mitsaqan ghalidha, maka sewajarnya dalam kepala kita tahu bila kita masuk dalam perjanjian yang berat ni mesti ada benda-benda yang sukar untuk kita tunaikan. Tapi pada masa yang sama kita kena prepare diri kita. Kita kena prepare untuk berhadapan dengan situasi yang susah untuk dibuat ni agar ia boleh dilakukan. So sebab tu persediaan nak berkahwin, maka Nabi SAW bukan hanya cerita tentang hak lelaki, hak suami dan hak isteri, tapi Nabi SAW sebut tentang tafayyaru linutafikum. Sebelum kamu kahwin, maka buat pilihan. So jangan malu bila orang tanya, bila orang katalah balik kampung kan, orang cakap kamu ni apa tak kahwin lagi, memilih sangat. Jawab balik, memang saya memilih sebab Allah Ta'ala suruh pilih. Nabi suruh pilih, memang saya memilih. So apa problemnya? Kan? Jawab macam tu. Bila orang kata kita memilih ke ataupun lambat berkahwin ke, maka jawablah dengan jawapan macam tu. Okay? Daripada kita simpan buat jadi menggelegak gunung berapi kat dalam, kita ajar pada mereka. Kita bagi tahu pada mereka bahawa Islam memang ajar pada kita untuk pilih pasangan hidup. Bukan main ambil je. Asal handsome, asal badan sado, asal berharta je, okey, boleh buat jadi pasangan hidup. Tak ada. So Islam ajar tunkahul mar'atu li arba'in. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Islam ajar pada kita nak cari orang lelaki maka carilah orang yang akhlak dia baik, agama dia baik. Dan nak cari perempuan maka cari disebabkan 4 perkara. Li jamaliha, kecantikannya, li hasabiha, keluarganya yang baik. Keluarga yang baik ni bukan maksudnya keluarga yang baik semata-mata, tapi al-irq, DNA dia DNA yang baik. Sebab ada penyakit-penyakit DNA yang diwarisi. Ada penyakit-penyakit yang boleh diwarisi. So antara lihasabiha, untuk tengok keluarga yang baik ni adalah keluarga yang bukan sahaja keluarga tu sendiri baik, jaga agama tu semua, tetapi tidak ada DNA yang menyebarkan penyakit-penyakit. Okey, kemudian lima liha, perempuan yang berharta. Okey, perempuan yang berharta. Sebab kadang-kadang suami-suami ni bukan semua berharta.
Ada orang dia boleh mampu beri nafkah ikut kadar yang dia mampu je. Okay, maka dia kadang-kadang benda-benda seperti ini dia akan buat, dia akan bawa kepada masalah. Dan masalah kewangan antara masalah yang besar ataupun antara sebab utama berlakunya perceraian. Sebab tu antara benda yang Nabi suruh tengok pada wanita adalah wahai suami, tengok pada perempuan yang berharta. Maksudnya kalau lewat bayar nafkah ataupun ada tempoh-tempoh tak mampu untuk bayar nafkah, perempuan ni dia okey, no problem. Okey, macam tu. Okey. Ataupun nafkah yang kurang daripada apa yang dia dah biasa dapat. Sebelum-sebelum ni, mungkin ibu bapa dia bagi pada dia. So sampai bila dia berkahwin dia dapat kurang daripada tu, dia rasa okey sebab dia dah memang berharta. Okey, dan yang terakhir adalah agama dia. Tengok kerana agama perempuan ni. Kemudian Nabi kata tazawwajul wadud, carilah yang apa penuh kasih sayang. Okay, carilah yang penuh kasih sayang. Banyak kasih sayang ni biasa cikgu-cikgu lah. Cikgu-cikgu ni memang penuh kasih sayang. Okay. Orang yang berkhidmat pada orang lain. Yang ni memang orang yang banyak kasih sayang. Okay, nurse, cikgu, siapa lagi yang bila orang ni banyak berkhidmat pada orang ni, dia memang dalam diri dia memang ada rasa nak membantu orang lain, nak tolong orang lain. So ini antara kasih sayang yang ada, dan al-walud, dan orang-orang yang boleh melahirkan zuriat keturunan. Okey, itu adalah mitsaqan ghalidha. Sebab tu sebelum masuk Islam, saya cerita tadi, Islam sistem, bukan main redah je. So main redah kita akan jumpa masalah. Tapi kalau ikut cara Islam yang Islam letak, sebelum kahwin pun ada satu fasa, nama dia khitbah. Fasa khitbah yang kita namakan proses bertunang. Proses bertunang bukan proses untuk angkat anak orang di sana sini, tapi proses bertunang ni adalah proses yang membenarkan kita untuk bertanya. Okay, bertanya pada ahli keluarga dia, pada abang dia, pada kakak dia, pada orang tua orang ni, dia ni macam mana, okey ke tak, dia ni benda apa yang boleh menyebabkan kita makin tertarik untuk berkahwin dengan dia. So itu Islam, sistem. Okay. Kalau kita main langgar, maka sebab itulah jadinya masalah-masalah dalam hubungan antara suami dan isteri. Okay. Baik, kita sampai pada ayat yang ke-256. Kita tengok. Okey, kita habis pada ayat ni. Okey. Ayat 256, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. So ini antara ayat yang ramai orang salah faham. Okay, apa maksud dia tidak ada paksaan dalam agama? Ada sebahagian orang dia kata tidak ada paksaan dalam agama, tak boleh. Kalau aku tak nak solat, hang tak ada hak nak paksa aku solat. Aku tak nak tutup aurat, saya tak nak tutup aurat, kamu tak ada hak nak paksa saya untuk tutup aurat. So ini kefahaman dia. Dia kata la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. So tak ada orang boleh paksa aku. Memang dalam agama kita tidak boleh ada paksaan. Bila kita nak berkahwin dengan orang, kita tak boleh letak pisau kat orang tu, bagi aku kahwin. Okey. Nak bagi suami isteri berpisah, kita paksa orang. Nak jual beli pun kita paksa orang. So paksaan tidak ada iktibar dalam syariat. Maksudnya perbuatan tu tak terjadi, tidak dikira apabila berlakunya paksaan. Okey. Sampaikan Ammar bin Yasir. Pernah dengar Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir ni dia anak kepada Yasir dan Sumayyah. Yasir dan Sumayyah ni antara kita kata manusia yang diseksa oleh Abu Jahal. Okay, manusia yang diseksa oleh Abu Jahal. Lalu Abu Jahal pergi halang dia, apa kita panggil ni, yang ikat pada tiang bentuk T. Okey, dia pergi buat macam tu kepada Yasir. Okey, dan kemudian dia pergi sula isteri kepada Yasir, iaitu Sumayyah. Dan dua-dua benda ni berlaku depan anak dia yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Lalu
Ammar bin Yasir ni, bila dia tengok benda yang jadi pada mak dengan ayah dia, apa dia punya rasa dia? Dia rasa takut. Kalau dia tak ikut cakap Abu Jahal ni, dia akan kena macam mak dengan ayah dia. Lalu bila Abu Jahal tanya pada dia, wahai Ammar, kamu ni nak kekal dengan agama Muhammad ke nak keluar? Maka Ammar kata, aku keluar daripada agama Muhammad. Ya, aku keluar daripada agama Muhammad. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah Ta'ala kata, dia punya kekufuran, dia ayat kufur tu, bila dia kata keluar daripada agama Muhammad, murtad lah. Okey, tapi Allah Ta'ala kata apa? Murtad dia tu tak dikira. Okey, sebab apa? Sebab dia berlaku dengan paksaan. Abu Jahal seolah-olah paksa dia dengan cara menunjukkan kematian ayah dan ibu dia. Okey, so itu paksaan. Dalam agama memang tidak boleh ada paksaan. Kalau ada paksaan, maka sesuatu hukum tu tidak dikira. Okey. Baik, tapi apa maksud la ikraha fid din? Tidak ada paksaan dalam agama. So susahlah macam ni. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala tak payah turunkan perintah dan larangan. Kalau Allah Ta'ala turunkan perintah, orang tak buat, kita nak marah orang tu kata, tak boleh ada paksaan dalam agama. Bila Allah Ta'ala bagi larangan, tiba-tiba ada orang langgar larangan Allah Ta'ala, so kita marah pada dia, lalu dia kata, mana boleh marah pada aku ada kebebasan. Tidak ada paksaan dalam agama. So begitulah kefahaman kita tentang la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dekat belakang. Kita akan tengok nanti apa yang dimaksudkan dengan la ikraha fid din. Kemudian Allah Ta'ala sebut tabayyana rusydu minal ghayy. Okey. Kita tengok perkataan tidak. Kita cerita tajwid sikit-sikit. Al-ghayy. Al-ghayy apa, kalau kita waqaf pada perkataan ghayy, maka kita berhenti pada huruf yang ada sabdu. Okey. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Okey, kalau kita nak berhenti pada huruf yang bersabdu ni, maka kita ada dua cara. Ada dua cara berhenti. Yang pertama, cara yang dinamakan sebagai an-nabru. An-nabru, kita angkat sikit suara kita. Tinggikan sikit suara kita. Macam mana? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nampak? Minal ghayy. Okay, itu an-nabru. Gunakan. Okay. Ataupun cara yang kedua, kita boleh bayangkan ada dua ya dekat situ. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Okay, ada dua. Minal ghayy. Okay. Minal ghayy. Ada dua ya mati dekat situ. Okay. Allah Ta'ala kata telah jelas. Okay. Qad tabayyan, telah jelas ar-rusydu minal ghayy. Mana jalan-jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah jelas. Jelas masa bila? Bila datangnya Nabi SAW dan turunnya Al-Quran. Sebelum daripada kedatangan Nabi SAW, sebelum turunnya Al-Quran, maka jalan tu samar-samar. Okay. Jalan tu samar-samar. Lalu zaman ataupun keadaan di mana tidak ada Nabi datang, tidak ada agama, tidak ada kitab datang, dia dipanggil zaman fatrah. Zaman fatrah. Okay, zaman fatrah ni dekat dunia kita tak hukum dia sebagai kafir. Sebab Nabi tak ada, Al-Quran tak ada. Mana dia nak belajar agama? Okay. So zaman fatrah kita tak hukum dia sebagai kafir. Tetapi pada hari akhirat dia ada ujian dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat ujian khusus untuk ahli fatrah. Untuk orang yang hidup pada zaman fatrah. Allah Ta'ala akan tanya, okey, datang Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, kamu beriman tak dengan dia? Okay. Ada ujian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan untuk ahli zaman fatrah. Okay. Tapi Allah Ta'ala kata setelah datangnya Al-Quran, setelah datangnya Nabi SAW, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Benda hidayah ni dah jelas. Al-ghayy, kesesatan pun dah jelas. Orang dah tahu mana satu jalan hidayah, mana satu jalan kesesatan. Orang tahu macam mana nak mentauhidkan Allah Ta'ala, dan orang tahu apa dia syirik kepada Allah Ta'ala. Orang tahu apa dia iman pada Allah Ta'ala, dan orang tahu apa dia kekufuran pada Allah Ta'ala. Jelas. Okay. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Siapa yang yakfur bil-taghut, tidak beriman kepada taghut. Taghut ni apa? Taghut ni adalah semua benda yang disembah selain Allah Ta'ala. Itulah taghut. Ada orang sembah Fir'aun. Fir'aun adalah taghut. Okay. Perbuatan tu adalah taghut. Perbuatan kita menyembah Fir'aun, benda yang kita sembah tu selain Allah Ta'ala adalah taghut. Tapi tak semestinya benda tu sendiri ataupun objek tu sendiri dia taghut. Okay. Contohnya, batu yang diukir jadi berhala. Okey, yang diukir jadi berhala itu dia kekal batu.
Okey, dan tetapi kita yang kita sembah pada batu tu itulah taghut. Sebab apa? Sebab ada orang yang beriman yang menyembah orang-orang saleh. Ada orang menyembah nabi, ada orang menyembah rasul. Okey, nabi dengan rasul apa salah mereka? Mereka tak ada salah. Ada orang menyembah Isa kan? Kita tahu orang Nasara, orang Nasrani dia sembah apa? Jesus. Jesus bagi dia adalah Isa. So apa salah Isa sampai kita nak bagi Isa ni adalah taghut? Isa itu sendiri dia adalah nabi, rasul. Tetapi benda yang orang Kristian ni sembah pada Isa tu adalah itu yang dinamakan taghut. Itu adalah benda yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. So nak bagi fahamlah, maksudnya bukan objek tu sendiri adalah taghut, tetapi benda yang disembah. Kalau manusia sembah benda tu, maka pada orang tu batu ni adalah taghut. Itulah dia. Okey. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan apabila dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya dia telah berpegang dengan simpulan yang kuat. La fisama laha, simpulan yang tidak akan terungkai selama-lamanya. Okay. Wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lalu persoalan kita tengok, kita ada benda yang boleh kita salah faham, iaitu pada ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. So kita nak faham apa sebenarnya yang berlaku yang dimaksudkan dengan tidak ada paksaan dalam agama. Maka kita tengok. Riwayat Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kanatil mar'atu takunu miqlatan. Okey. Perempuan-perempuan ada satu fatrah, ada satu masa zaman di mana tak ramai perempuan boleh melahirkan anak. Perkahwinan itu banyak, tetapi tak ramai yang boleh melahirkan anak. Mungkin ada sebab kadang-kadang cuaca ni, apa, kita punya surrounding kita ni, dia membantu kepada perempuan ni. Ada yang dia bukan membantu, dia memberi kesan kepada perempuan. Dia kesan dari segi dia punya hormon dia, kesan dari segi dia punya cepat atau lambat balik dia, kesan dari segi nak beranak tu mudah atau susah, bukan nak mengandung tu senang atau susah. So suasana ni kadang-kadang dia memberikan pengaruh dia. Okey, kalau panas sangat ada apa jadi, kalau sejuk sangat apa jadi. So ada benda-benda yang berlaku. Okey, kanatil mar'atu takunu miqlatan. Kata Ibn Abbas, ada situasi-situasi di mana perempuan-perempuan dia kurang sangat melahirkan anak. Sampai ada perempuan yang tak dapat melahirkan anak dan bilangan mereka ramai. Fataj'alu ala nafsiha in 'asha laha waladun an tuhawwilah. Okey, macam kita sebut tadi. Orang-orang dekat Madinah. Okey, orang-orang dekat Madinah sebelum datangnya Islam. Okey, maka mereka nampak orang yang baik. Okey, bila dia nak mengandung dan dia tahu dia ni orang yang tak baik, menyembah berhala, kadang-kadang dia minum arak apa semua. Lalu dia teringin sangat nak dapatkan anak. Lalu dia buat perjanjian dengan Tuhan dia. Okay, dan Tuhan yang mendengar itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lalu dia punya perjanjian pada diri dia kata apa? Fataj'alu ala nafsiha in 'asha laha waladun an tuhawwidah. Kalaulah dia dapat anak lelaki, maka dia akan tuhawwidah, dia akan meyahudikan anak ni. Dia akan bagi duduk dengan orang Yahudi. Okey, sebab apa? Kalau dapat anak perempuan macam biasalah, orang-orang Arab ni dengan anak perempuan, sebahagian daripada mereka bunuh anak perempuan hidup-hidup. Satu lagi, anak perempuan bagi mereka bukanlah orang yang boleh dibawa untuk pergi berjuang. So dia tak berbangga dengan anak perempuan. Tapi kita berbangga. Sebab tu Nabi SAW sebut, sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala gembirakan dia dengan 2 orang anak perempuan, okey, maka insya-Allah, dan dia berjaya didik anak perempuan ni, maka dia akan ke syurga. Nabi sebut 2 orang. Okey, lalu orang yang ada seorang anak perempuan, dia tanya, wahai Rasulullah, kalau anak seorang macam mana? Anak perempuan seorang macam mana? Nabi kata anak perempuan seorang pun akan masuk syurga Allah Taala. Okey, lalu kerana sukarnya nak dapat anak lelaki ni, maka perempuan-perempuan Ansar, perempuan-perempuan di Madinah ni, maka mereka berjanji, kalaulah dapat anak lelaki, mereka akan letak dengan Yahudi. Sebab apa? Bagi mereka Yahudi ni orang baik, ahli kitab, orang beragama. Okey, lalu perjanjian tu adalah kalau lahir anak lelaki, kita letak dia dengan orang-orang Yahudi. Okey, antuhawwidah, untuk mengagamakan dia dengan agama orang Yahudi. Falamma ujliyat Banu Nadir.
Apabila salah satu kabilah Yahudi di Madinah dihalau keluar. Di mana di Madinah ni dia ada tiga kabilah. Dia ada tiga kabilah Yahudi, iaitu Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan juga Bani Nadir. Okay. Bani Nadir. So Bani Nadir, Bani Qainuqa dengan Bani Nadir ni dihalau keluar daripada Madinah. Kenapa? Kerana mereka ni merancang untuk membunuh Nabi SAW. Bila Nabi sampai dekat Madinah, Nabi dah buat perjanjian dengan orang Yahudi. So perjanjian untuk mempertahankan satu sama lain apa semua. Tanpa Nabi ketahui bahawa orang-orang Yahudi Bani Qainuqa dan Bani Nadir ini dia berusaha untuk membunuh Nabi, bukan hanya nak meruntuhkan kerajaan Nabi SAW di Madinah, tapi untuk membunuh Nabi SAW. Lalu apabila perancangan mereka diketahui dan kantoi pula, maka Nabi SAW halau mereka keluar daripada Madinah. Dan apabila dihalaunya Banu Nadir keluar daripada Madinah, kana fihim min abna'il ansar. Dalam orang-orang Yahudi ni, bukan semua orang Yahudi dalam tu. Dalam tu ada anak-anak orang-orang Ansar. Yang tadi mak diorang hantar, mak ayah diorang hantar untuk pergi belajar agama dengan orang Yahudi. Lalu bila Bani Nadir nak kena halau, maka antara yang dihalau adalah orang yang duduk sama dengan orang Yahudi Bani Nadir, iaitu anak-anak orang-orang Ansar. Lepas tu orang Ansar ni dia tak bagilah. Dan anak-anak orang Ansar itu semua dah beragama dengan agama orang Yahudi. Sebab tu duduk dengan orang Yahudi. Kalau dia dah masuk Islam, dia tak duduk dah dengan orang Yahudi. So faqalu la nad'u abna'ana. La nad'u, bukan nad'u. La nad'u abna'ana. Kami tidak akan tinggalkan anak-anak kami. Maksudnya kami nak paksa dia duduk kat Madinah, masuk Islam. Anak-anak ni kena duduk kat Madinah, kena masuk Islam. Tak boleh ikut orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Di mana Allah Taala nak bagi tahu bahawa orang-orang yang nak masuk dalam Islam, maka kita tidak boleh paksa dia. Tetapi kalau orang-orang yang dah masuk dalam Islam, maka kita kena paksa dia untuk melakukan perintah Allah Taala dan larangan, dan tinggalkan larangan Allah Taala. Sebab tu sebelum seseorang tu masuk Islam, kita kena bagi penerangan dulu pada dia, supaya dia masuk dalam keadaan rela hati. Kita bagi tahu bila masuk dalam Islam, Islam sendiri apa maksud dia adalah istislam, penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Islam. Jadi, kalau kamu boleh faham apa maksud penyerahan diri pada Allah Taala dan kamu setuju dengan benda ni, maka masuk Islam. Tapi kalau kamu berbelah bagi dengan perintah Allah Taala, nak ikut dan nak ikut, maka tak payah. Kalau kamu dengar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, ada larangan nak ikut, ada larangan tak nak ikut, maka fikirkan dulu. Tak ada paksaan dalam agama. Maksudnya kita tak ada orang nak masuk dalam agama Islam, kita kata masuk. Kalau tak masuk, aku bunuh. Itu tak boleh. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan bagi orang-orang untuk masuk dalam agama Allah Taala. Sebab tu Nabi SAW diutuskan sebagai orang yang memberi enlightenment. Nabi datang untuk ajar pada orang, untuk buka minda orang, untuk bagi jalan cahaya pada orang, untuk bagi lampu suluh pada orang. Itu kerja Nabi SAW. Dan itulah tanggungjawab yang kita pikul daripada Nabi SAW. So kita nak enlighten orang, nak bagi bukan sekadar pengetahuan tentang Islam, tapi kita nak ajar pada orang bahawa Islam ni agama yang terbaik. Dan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala ni menyebabkan kita jadi manusia yang baik. Kita dapat rezeki kita, kehidupan kita mudah. So itu yang kita nak ajar pada orang. Di mana Islam ni bukanlah agama keganasan, bukanlah agama paksaan, bukan agama sekian dan sekian. La ikraha fid din. Ini yang dimaksudkan dengan tidak ada paksaan untuk ni ayat kita dah faham kan. La ikraha fid din maksudnya tidak ada paksaan untuk orang masuk dalam Islam. Kita bagi pilihan. Nak masuk dalam Islam ke tak nak masuk dalam Islam. Hidayah milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. So bila mereka dah buat pilihan, kalau pilih untuk masuk Islam, alhamdulillah. Tapi kita bagi tahu dah masuk dalam Islam, kena taat. Semua Allah Ta'ala kata kena taat. Perintah dia kena buat, larangan dia kena tinggal. Tak nak kita bagi tahu bahawa kalau orang-orang yang tak masuk dalam Islam ni, maka dia dinamakan sebagai kafir, dan kafir ini tempatnya akan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So kita serahkan
urusan begitu pada pada mereka untuk buat pilihan. Itu yang dimaksudkan dengan la ikrah fiddin. Qad tabayyana rusyd minal ghayy. Allah Taala kata benda dah jelas. So sebab tu Allah Taala akan hukum orang-orang yang, dan hukuman tu kita tak boleh tetapkan, hanya Allah Taala boleh tetapkan. Sebab apa? Allah Taala kata telah jelas, jalan hidayah dah jelas, jalan kekufuran, jalan kebinasaan, jalan kecelakaan semua dah jelas. Bila dah jelas, sepatutnya orang tak pergi ke jalan-jalan yang membawa kepada kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Baik, sebelum kita tutup, ada soalan? Ada soalan ya? Tak ada. Kita dah sampai ayat 256, kita ada beberapa ayat lagi sebelum kita habis daripada surah Al-Baqarah. Okey, di mana kita ada ayat 267, 272 dan 285. Okey, ni ayat yang terakhir. 3 ayat lagi je untuk kita tengok dan kita habis dah daripada surah Al-Baqarah. Okay, dan habis surah Al-Baqarah maksudnya kita dah cover 2 juzuk setengah. Okay, tinggal kita ada lagi 27 juzuk setengah untuk kita lalu insya-Allah dalam sesi kita bersama dengan Asbabun Nuzul. Okey. Baik. Ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada soalan, maka kita cukup takat ni dulu. Apa sekejap. Suami, apa syarat khuluk? Isteri pulangkan mahar dan minta suami ceraikan lillahi ta'ala. Tapi isteri tidak maklum pada suami ini cerai khuluk kerana menganggap suami faham ayat 229. Suami terima wang mahar dan lepaskan isteri. Maka terjadi cerai khuluk antara mereka. Ya. Okey. Khuluk, dan khuluk ni kita kena tahu. Okey, khuluk ni kalau suami isteri tu dia tahu tentang khuluk, maka dia boleh buat khuluk terus. Okey, tapi khuluk ni macam biasa, sebab apa dekat dalam dunia sekarang ni adanya mahkamah syariah. Okey, sebab nak bagi tahu bahawa ada orang dia tak tahu tentang hukum cerai dan kahwin ni, maka dia akan dijelaskan kat situ. Okey, dia akan dijelaskan kat situ. Maksudnya okey, isteri minta cerai daripada suami, boleh ke tak? Suami ni pun pening. Maka jangan cerita kat kawan. Kawan ni kalau dia tahu, okey dia cerita. Tapi kalau dia tak tahu, dia kata, isteri hang buat macam ni, hang ajar dia sikit. Tak jadi lah. Tapi kalau ada masalah, pergi rujuk pada qadhi, pergi rujuk pada mahkamah syariah. So mahkamah syariah ni bukan pergi mahkamah tu artinya terus cerai. Ini antara kesilapan yang berlaku. Okey, kenapa orang tak nak pergi kepada mahkamah syariah? Kerana orang merasakan mahkamah ni bagi hukum je. Cerai, apa anak pergi kat siapa, harta macam mana pembahagian. Mahkamah sebelum nak jatuhkan cerai ni banyak proses dia. Antara proses yang ada dalam mahkamah adalah sulh. Antara proses yang ada dalam mahkamah adalah kaunseling. So ini mahkamah buat. Okey. Penerangan dulu mahkamah bagi. Mahkamah tanya betul ke. Kalau dah betul ke, barulah mahkamah hukum. Bukannya datang mahkamah je, hakim dengar cerita je, hakim berkata, okey, cerai. Okey, anak ni pergi pada orang ni. Ni harta pencarian macam ni bagi dia. Tak. Mahkamah syariah ada proses-proses ni. Okey, maka percayalah kepada kepada autoriti. Okey. Dan dalam bab-bab yang berkaitan dengan hukum suami dan isteri ni, maka rujuklah pada mahkamah. Walaupun ada di sana ustaz-ustaz, ada doktor-doktor, PhD, tapi mereka tak ada autoriti. Mereka tak ada autoriti. Yang ada autoriti adalah orang-orang yang boleh menghukum, iaitu qadhi dan hakim. Maka pergi jumpa dia orang. Ceritakan pada dia orang. Dia orang lebih tahu tentang apa yang sepatutnya dilakukan. Jadi berbanding dengan kita nak ajar tentang ilmu, kita boleh ajar. Kita boleh ajar, ada cerai nama dia khuluk, ada cerai nama dia zihar, ada cerai nama dia apa lagi. Kita boleh ajar nama-nama ni, iddah bagi orang yang kewafatan suami macam mana. Kita boleh ajar, tapi apa yang berlaku, kesan-kesan yang berlaku selepas tu, yang boleh menentukannya adalah hakim sahaja. Maka pergi rujuk pada mereka lebih mudah. Okay? Lebih mudah. Okay. Kalau nak bercerai pun, pergi rujuk pada hakim. Nak berkahwin pun, pergi rujuk pada qadhi. Kan bila kita nak kahwin, bukannya boleh buat sendiri kat rumah, panggil ayah, wali, orang tu panggil suami isteri, okey, kita kahwin, settle. Tak, kena ada orang daripada Jabatan Agama, kena tahu, kena register. Sebab apa? Sebab mereka lebih tahu tentang apa yang akan berlaku dalam perkahwinan dan kesan-kesan selepas perkahwinan. Okey, maka tak kiralah nama pernikahan ni apa, nama perceraian ni apa, maka sentiasa ingat bahawa kalau kita ada masalah, kita ada orang yang boleh membantu kita dalam menyelesaikan masalah ni. Okey. Wallahu taala alam.
Ada soalan lain? Tak ada? Okey, baik. Okey, jazakumullah khairan kepada semua yang sudi untuk bersama pada petang Jumaat ini. Dan sebelum kita berpisah, sekali lagi saya mohon siapa yang mahu untuk menyumbang kepada Akademi Tadabbur Malaysia ni agar akademi ini dapat meneruskan lagi. Okey, dan alhamdulillah sekarang sudah ada perkembangan tajuk-tajuk baru, subjek-subjek baru yang dimasukkan dalam akademi. Okay, dan kita nak benda ni lebih disebar luaskan. Dan anggaplah orang yang ada sekarang ni adalah golongan as-sabiqun al-awwalun, golongan pertama, yang mana dengan pengorbanan golongan yang pertama ni akan menyebabkan suatu masa nanti lepas 10 tahun, 20 tahun nanti apabila akademi ni berkembang, maka kita boleh relax dalam keadaan saham kita berjalan. Okay, sebab tu ada permulaan langkah pertama kita kena rebut. Okay, sebab langkah pertama ni akan menyebabkan langkah-langkah lain menjadi banyak. Okay, dan orang yang memulakan langkah pertama ni, bila orang lain ikut langkah dia, maka man dalla ala khairin kafa'ilih. Okay, siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka setiap orang yang ikut dia, dia akan dapat pahala orang tu walaupun dia dah tak ada di atas berkebuni ini. Okay, jadi insyaAllah kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang insya-Allah.